Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini 14 hari bulan, bersama dengan hari Khamis jam 10 pagi, kita akan buat konvoi untuk 6 negeri. Dan konvoi ini kita memang buat setiap tahun pada bulan Ramadan untuk kita bagi kepada asnaf. Jadi apa yang kita bawa adalah sebanyak 1,200 beg bersama dengan wang tunai untuk kita serahkan kepada 1,200 orang fakir miskin dan asnaf di 6 negeri. Jadi yang paling seronok apabila saya cuba lahirkan usahawan di dalam AKIM ni ataupun Akademi Kementerian Islam, dan saya bawa anak-anak murid saya supaya mereka menyerahkan sendiri kepada asnaf dan fakir miskin daripada hasil jualan yang mereka dapat. Jadi kita kumpul setiap bulan, dan setiap bulan kita hantar kepada Palestin. Kita juga bantu kepada anak-anak yatim dan asnaf. Tetapi yang ini memang rutin setiap tahun lah. Setiap tahun kita keluar untuk serah, sebab kita nak mengambil sempena keberkatan bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Berapa tahun dah yang Kita dah buat lama dah, lebih 10 tahun dah kita buat. ini katakan agihan zakat untuk 2022? Okey, berapa agihan daripada berapa syarikat ataupun bagaimana yang bukan zakat itu diambil? Agihan kita bagi kepada 1,200 fakir miskin dan asnaf, dengan nilai 420,000, tak termasuk kos yang lain-lain. Dan untuk yang menyumbang zakat itu daripada mana usahawan-usahawannya? Usahawan-usahawan di bawah OTAI Group, daripada perniagaan mereka, itulah yang mereka sumbang sebanyak 2.5% daripada jualan. Okey, daripada OTAI Group itu berapa jenis, berapa ramai usahawan yang terlibat dalam bantuan? Kita hari ni ada 300 orang lebih usahawan di bawah kita OTAI Group. Keseluruhan? Kita ada 400 orang lebih dah. Ya. Jelajah ni dia satu Malaysia ke, ada berapa negeri ke, macam mana? 6 negeri. KL, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis. Okey. Okey, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, mungkin Tok Okey boleh komen sikit pasal program hari ini yang kita laksanakan hari ini. Alhamdulillah hari ini merupakan kali Dah berbelas tahun. dah 14 tahun ya, kumpulan OTAI ini melakukan CSR ya. Yang ini di bulan puasa, alhamdulillah pengagihan makanan ini kita rasa sudah tentu dapat membantu mereka yang memerlukan di negeri-negeri yang disebut oleh Baginda Suhaimi ya. Jadi kita sukacita lah kita dapat buat sesuatu kepada masyarakat ya, dan kita rasa usaha-usaha ini insya-Allah diteruskan ya, di masa-masa hadapan. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada OTAI kerana berjaya melakukan kerja-kerja CSR ni dah berbelas kali ya. Tahun lepas pun banyak hantar ke utara, macam-macam lah, dengan berbagai kumpulan ya. Tapi ini ingat diorang sendiri hari ni, tahun ini diorang buat sendiri daripada duit-duit hasil zakat yang mereka kutip Usahawan-usahawan di bawah OTAI dalam kumpulan ini. Mana tak ambil kat luar, ambil daripada alhamdulillah usahawan yang dilatih oleh kumpulan OTAI ini. Dan saya juga ingin merakamkan penghayatan ya, kita ya kepada kumpulan yang berjaya melakukan semua ini daripada tak ada apa-apa ya. Alhamdulillah dalam masa tempoh yang agak singkat, mereka berjaya membentuk satu sistem yang saya rasa boleh dituruti oleh lain-lain organisasi bagi mendisiplinkan anak-anak kita berniaga dalam masa 2-3 tahun. Dah nampak hasil ni pada setiap orang yang menyertai kumpulan ini. Jadi kita rasa ini merupakan model yang berjaya, dan kita mengharap dapat sokongan seterusnya daripada masyarakat. Okey Tuan, boleh tanya sikit dari segi pengagihan zakat kepada orang-orang yang tertentu pada 6 negeri ini tadi. So bagaimana penilaian penerima itu dipilih dan disasarkan supaya ia memang kata orang terus sampai ke sasarnya orang yang tertentu, sebab kebanyakan sekarang ni
Jadi daripada pengalaman kita dah berbelas tahun, lebih afdal kita bagi amil ataupun pengerusi masjid ataupun imam masjid yang mencari nama-nama, mereka lebih tahu syariah mereka yang mana yang memerlukan. Jadi dan juga kita bawa ke masjid mereka, imam ataupun pengerusi masjid lah yang akan serahkan kepada syariah-syariah mereka, supaya masjid punya peranan itu bukan setakat sembahyang, tapi dapat membagi zakat kepada orang-orang di kampung tersebut. Maksudnya Motaiku ni berkolaborasi rapat dengan kata orang tu orang kampung sendiri. Betul. Betul. Dan kita harap anak-anak mereka yang daripada golongan susah ni ataupun anak yatim, mereka akan hantar anak-anak mereka untuk menyertai akademi kita pula, supaya dapat belajar seperti yang lain ni, dan satu hari mereka juga akan dapat bantu kampung-kampung mereka sendiri, di kampung mereka sendiri. Okey, dari segi konsep yang dikeluarkan oleh Tuan adalah satu konsep persendirian yang tidak membabitkan agensi kerajaan. Tak. Okey, adakah ini sebagai satu kompetitor kepada zakat sendiri, zakat Selangor ke zakat negeri sendiri, untuk memainkan peranan bahawa mereka perlu terus dan juga membuat sesuatu yang sama ataupun boleh bekerjasama dengan pihak Dukan? Yang ni biar saya jawab dulu. Biar dia berlumba-lumba. Tapi ada satu saya nak mention juga sini. Kok ada orang yang bertanya, mereka tidak melepaskan tanggungjawab membayar pada zakat Selangor pun. Itu pun dibayar. Kita setiap tahun memang kita bayar kepada zakat Selangor, dan zakat Selangor bagi balik wakalah kepada kita. Daripada RM50,000 kita balik dapat setiap RM50,000 ke RM18,000. RM18,000 tu kita kumpul balik dan kita join balik dengan kita punya tabung, kemudian barulah kita bawa ke negeri-negeri lain ni. Dah berapa banyak bagi kepada pusat RM100,000 lah setiap tahun. So biasanya kalau macam orang membayar zakat exemption tax, okey, apabila bersama dengan agensi-agensi kerajaan, tapi bila individu ini, adakah ini boleh dilaksanakan dan bagaimana? Individu dia boleh bagi 100% kepada PPZ, dan setiap mana kita boleh dapat penolakan cukai 100%. Daripada nilai cukai kita boleh divide benda tu kepada PPZ, dan setiap daripada RM50,000 PPZ akan bagi balik RM18,000 sebagai wakalah yang kita boleh sampaikan sendiri. Saya rasa ini bukan competitors, tetapi kalau PPZ ataupun negeri-negeri lain punya pusat zakat dapat bergabung dengan kita, saya rasa dia punya impak itu lebih kuat. Sebab kita bukan sekadar menyampaikan zakat, tetapi kita bagi peluang kepada asnaf-asnaf ni untuk menjadi usahawan, supaya mereka boleh mengubah nasib mereka daripada menerima zakat kepada satu hari mereka boleh memberi zakat. Adakah sebelum ni pernah ada bekerjasama? Ya, memang ada yang dengan kita anak yatim dan fakir miskin, hari ni dah berjaya, dah boleh tolong balik orang lain. Betul di kawangan semua maju ke budaya. Jadi program ni seolah-olah memberi tahu orang ramai bahawa budak-budak ni yang muda ni, mereka ni belajar membayar zakat. Ya. Sebab ramai yang orang muda tak jarang nak bayar zakat. Ya. Ini salah satu. Kadang-kadang kita tengok ada pusat yang melatih usahawan, tapi mungkin tak sampai penekanan terhadap solat dan zakat. Kita betul-betul implement dan apply benda tu kepada pelajar-pelajar kita, dan kita tak payah tunggu nak kaya baru nak bayar zakat, tapi kita dah mula-mula kita berniaga dan kita hasilkan zakat. Jadi inilah formula yang boleh menyebabkan ramai di kalangan anak-anak muda yang di bawah akademi ini, alhamdulillah berjaya. Adakah secara ini boleh offer kepada usahawan-usahawan di luar sana untuk berserta dalam grup ini untuk supaya melaksanakan zakat secara terus dan ikhlas dan mendapat keberkatan? Memang pasti janji Allah itu benar. Saya juga menyeru kepada orang-orang yang berniaga, jangan tunggu kaya baru nak bagi zakat. You bayar zakat dulu baru you boleh kaya. Sebab zakat itulah yang sebenarnya yang membawa keberkatan. Okey Toki, saya nak komen sikit apabila pembagian zakat ni kadang-kadang di Malaysia sendiri kadang-kadang tidak terus. Okey, bagaimana pendapat Toki tentang ini? Ini satu isu lah. Tapi kita nak komen nanti sekarang ramai yang buat. Tapi tak apa, itu kita komen kemudian. Kita dalam proses juga, pasal kita dapat input ramai daripada contohnya asnaf-asnaf yang patut dapat, kata dia orang tak dapat. Daripada 8 golongan itu ada yang tak dapat. Ada yang dapat terlalu sedikit. Contohnya orang yang masuk asnaf mu'alaf, asnaf
untuk bayar hutang. Jadi kita tak tahu, tapi kita harap pihak zakat melihat perkara ini secara serius. Pasal ada yang kita tengok dia punya perbelanjaan tu bukan kita nak itu, tapi ini orang mengadu lah, katanya bangunan zakat apa ni, Baitul Mal, Komen Lawa belanja banyak contohnya. Jadi itu pun satu benda pasal kita perlu kepada keperluan asas. Kalau nak melawar tu saya rasa mungkin bukan directly patutnya dibuat oleh lembaga yang patut membantu. Ya, kalau korporat besar bolehlah, tapi ini bila melibatkan zakat atau wang yang dibelanjakan, ada yang katakan dibelanjakan untuk majlis lain tak dikena-mengena, tapi ialah dia orang kata itu bukan duit zakat. Saya pun tak tahu, tapi ini insya-Allah kita dalam ada kumpulan tertentu yang akan memberi maklumat kepada kita untuk membuka kelemahan-kelemahan yang perlu diatasi. Saya minggu lepas lebih kurang minggu lepas saya pergi ke salah satu pusat zakat di Malaysia. Saya dengar peruntukan duit zakat yang dia orang dapat kolek 200 juta lebih untuk latihan saja 40 juta. Kita melatih orang tanpa duit tu. Tapi Dia bagi alhamdulillah duit, kita pelajar yang belajar dengan kita ni, kita bagi allowance 1,500 basic dan dia orang boleh dapat hingga 5,000 sebulan. Dan saya menyeru kepada pusat-pusat zakat, jangan bazirkan duit. Apa salahnya kolaborasi dengan kita? Mungkin dengan tanpa keluarkan duit pun sebenarnya kita boleh lahirkan usahawan Islam yang boleh bayar zakat kepada PBZ balik. Dan apa yang kita buat ni, dia orang akan bayar cukai, bayar zakat, kerajaan dapat impak. Ni bukan orang kata kita mengetepikan kerajaan dan PBZ. Tapi kita nak supaya kalau dengan sistem yang ada dalam Motai Group ni, cukai lebih banyak kerajaan boleh collect, dan juga pusat zakat pun dapat banyak collection daripada ni. Kerana apa? Saya nampak mungkin sistem pendidikan hari ni tidak begitu menekankan. Bagi kita peluang supaya kita boleh bantu kerajaan dan PBZ. Okey, bagi mereka yang ingin tahu selanjutnya kita ada nama. Sebab setiap tahun memang ada isu keciciran, macam yang kawan saya maklumkan tadi, keciciran dari segi agihan kepada asnaf. Adakah mungkin PJN dan Motai nak bekerjasama wujudkan satu database sistem online real time yang boleh update status pendapatan setiap masyarakat Malaysia? Soalan yang cukup baik yang mungkin kita terlepas pandang lah. Jadi kalau mungkin dapat didaftarkan, di-collect sebagai data, dan kita boleh identify syarikat yang mampu kadang-kadang tak sanggup, yang sanggup, mampu dan boleh buat untuk menjadikan agenda ini satu agenda untuk menjadikan asnaf kepada membayar zakat.